Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, saudara-saudara yang saya amat hormati. Antara yang menjadi perhatian ramai orang adalah berkaitan dengan pilihan raya negeri ke-17 ataupun PRN Sabah pada tahun ini. Setelah BNPH sah akan mengadakan gabungan kerjasama untuk mendepani pilihan raya negeri ke-17. Akhirnya PM Anwar dalam satu kenyataan yang terkini membuat kenyataan di mana PM Anwar Ibrahim mahu kerjasama menjelang PRN Sabah turut melibatkan gabungan rakyat Sabah iaitu parti kepada Ketua Menteri Sabah hari ini Haji Jinor bersama PH dan UMNO BN. Nah, tapi pada akhirnya sebelum ini kita sudah dengar ada kenyataan agihan kerusi untuk PHBN yaitu 40 dan 33, di mana 73 DUN yang bakal dipertandingkan pada PRN kali ini. Jadi kalau BNPH 40 dan 33 kerusi, kalau JRS masuk di dalam pakatan ini, nah adakah dengan ini mungkin kerusi akan diagihkan kepada mungkin 20, 20, 33 ataupun mungkin ada lagi cara pengiraan yang lain. Ataupun sebenarnya faktor ini akan menyebabkan salah satu gabungan tidak mahu meneruskan pakatan ini. Sekiranya JRS pun mahu bersama-sama di dalam gabungan ini. BNPH JRS. Nah, bagaimana dengan agihan kerusi? Nah, saudara-saudara, akhirnya sebelum ini Ahmad Zahid telah mengesahkan bahwa agihan 40-33 untuk BNPH dalam PRN Sabah belum muktamad. Nah, belum muktamad. Adakah dengan ini gabungan PHBN di dalam PRN Sabah kali ini? Nah, sebenarnya belum dimuktamadkan. Mungkin ada harapan untuk pakatan ini tidak meneruskan kerjasama. Nah, bagaimana pula dengan JRS? Bagaimana pula dengan JRS? Adakah mereka juga tidak akan meneruskan pakatan ini, kerjasama ini? Karena walaupun PM sudah membuat kenyataan Haji J akan ketuai rundingan JRS PH. Jadi adakah akhirnya pada hari PRN nanti PH tanding solo, UMNO BN tanding solo, dan JRS pun tanding solo? Nah, itulah menjadi persoalannya utama. Pengurusi BN Ahmad Zahid Hamidi menafikan bahwa agihan 40 kerusi untuk BN dan 33 untuk PH di dalam PRN Sabah telah dimuktamadkan. Nah, Ahmad Zahid Hamidi sebagai pengurusi BN telah menafikan perkara ini. Kami telah membuat keputusan bahwa pertamanya kerjasama antara BN dan PH mesti diperkuatkan di Sabah. Kedua, keputusannya ialah BNPH+++. Jadi kita serah kebijaksanaan kepada kepimpinan BN Sabah dengan panduan daripada pusat untuk mencari jalan paling bijak bagi menentukan dominasi kesepakatan ini untuk PRN 17 di Sabah. Jadi menurut Anda, apa pula komen Anda berkaitan dengan kerjasama di antara BN, PH, JRS? Ataupun mungkin ada yang tidak mau bekerja sama dan akhirnya bertanding solo. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Bercakap tentang pilihan raya negeri Sabah. Kita direct to the point saja. Ramai yang mula bercakap tentang pilihan raya negeri Sabah, PRN ke-17. Mana tidak, sebab PRN diadakan pada tahun ini, sekarang sudah pertengahan tahun. Tarik-tarik yang dinantikan adalah pembubaran DUN Sabah dan juga tarik pilihan raya negeri Sabah. Semua tarik-tarik penting ini dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia, terutamanya di negeri di bawah Bayu. Dan ada lagi satu perkara yang paling dinantikan. Setelah BNPH akan bekerja sama, Anwar Ibrahim sudah membuat kenyataan bahwa Haji J akan mengetuai rundingan JRS PH. Jadi belum confirm JRS akan bersama-sama dengan di dalam pakatan PHBN bagi mendepani PRN ke-17 Sabah. Belum confirm. Sedangkan JRS sudah membuat kenyataan sebelum ini bersedia untuk tanding solo. Tapi bagaimana pula dengan Perikatan Nasional?
Bagaimana dengan Perikatan Nasional? Saudara-saudara, berkaitan dengan PRN Sabah, PAS tandingi paling kurang 6 kursi guna logo PN. Makna kata PN pun mau bertanding. PAS mau bertanding di Sabah. Bolehlah, boleh coba. Walaupun mungkin kita kata penerimaan parti PAS di negeri Sabah dan juga mungkin di negeri Sarawak kurang sedikit. Tapi boleh coba. Mereka menggunakan logo PN. Jadi tuan-tuan dan bapak yang saya hormati, andai kata JRS tidak jadi bekerja sama dengan PHBN, adakah ini dengan ini Ketua Menteri Sabah JRS yang menyokong kerajaan perpaduan tidak menuruti apa cadangan daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Adakah dengan ini JRS tidak mahu bersama-sama lagi dengan kerajaan perpaduan? Itu pertama. Dan yang kedua, kalau JRS tidak mau bergabung dengan PHBN, dengan siapa JRS mau bergabung? Adakah dengan PN dan Warisan dan mungkin parti-parti lokal yang lain? Wow, saudara-saudara, mungkinkah kerajaan negeri yang baru nanti adalah kerajaan JRS, PN, Warisan? Nah, saudara-saudara, kita pun tidak tahu. Sebab sebelum ini Ketua Menteri Sabah bersama-sama dengan Muhyiddin di dalam bersatu. Tapi pada akhirnya setelah kerajaan perpaduan ditubuhkan, tidak tahu apa dah jadi. Akhirnya Ketua Menteri Sabah Haji Jinor menyokong Anwar Ibrahim. Tapi sekiranya kali ini pula JRS tidak mahu bersama-sama dengan PHBN di dalam kerajaan negeri Sabah, jadi dengan siapakah JRS akan bersama-sama? Apa komen Anda? Dan seterusnya pula, kalau kerajaan baru nanti, let's say lah, kerajaan gabungan JRS, PN, Warisan menang. Siapa yang akan jadi Ketua Menteri Sabah yang baru? Bolehkah Warisan dan JRS bekerja sama? Sedangkan PHBN pun boleh bekerja sama. Mungkin juga JRS, PN, Warisan boleh bekerja sama. Ini semua menjadi persoalan. Dan calon-calon Ketua Menterinya meramai juga. Daripada JRS, Ketua Menteri Sabah sendiri, Haji Jinor. Ketua Menteri Sabah hari ini, Jeffrey Kitingan pun boleh. Daripada PN, mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin Hadi Awang. Daripada Warisan, Syafiq Abdal. Mungkin YB Munirah pun boleh. Yang sebelum ini banyak yang letak komen nama YB Munirah. Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, kebelakangan ini ramai yang mula bercakap tentang parti Anwar Ibrahim, yaitu PKR. Selain daripada jawatan nombor 2 parti, yaitu Timbalan Presiden PKR, di mana jawatan ini ataupun kerusi ini menjadi kerusi yang panas, dan pertandingan di antara Nurul Izzah dan Rafizi Ramli. Adakah Rafizi yang menyandang jawatan tersebut boleh dikalahkan oleh putri kepada Presiden PKR sendiri? Saudara-saudara, akhirnya berkaitan dengan ini, bagi saya ini adalah pemecatan mengejutkan ramai. PKR pecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin anggota I2 parti. PKR memecat 28 ahli termasuk 3 pemimpin yang menang pada pemilihan cabang parti itu selepas disahkan mempunyai keahlian dalam parti politik lain. Setiausaha Agung PKR Dr. Fuzia Saleh berkata, proses semakan dan pengesahan keahlian oleh Majlis Pimpinan Pusat MPP Parti. Pada peringkat awal, sebanyak 36 ahli dikenal pasti dan tindakan pemecatan telah disahkan oleh MPP selepas selesai penamaan calon di peringkat cabang. Tetapi mereka, individu yang dipecat, ada tempoh 2 minggu untuk merayu. Daripada jumlah itu, hanya 11 individu mengemukakan rayuan, disertakan dengan bukti komitmen mereka kepada perjuangan parti. Mereka kemudiannya diterima semula sebagai ahli. Fuzia menjelaskan tindakan susulan turut diambil selepas proses pemilihan cabang selesai, melibatkan pemecatan 3 lagi pemimpin parti, yaitu Ketua Cabang Jempol,
Ketua Cabang Pasir Salak, serta Ketua Wanita Cabang Besut. Beliau menegaskan proses mengesahkan setiap aduan bukan sesuatu yang mudah, karena kebanyakan bukti yang dikemukakan tidak lengkap, dan susunan garis massa juga kabur. Kami sering menerima aduan tentang keahlian 2 atau 3 parti. Jadi saudara-saudara, berkaitan dengan ini, saya tertanya-tanya, adakah sebenarnya di dalam parti PKR ini terdapat ahlinya yang sebenarnya menjadi duri dalam daging, ataupun sebenarnya menjadi pengkhianat? Nah, saudara-saudara, apa komen Anda?